besok jadi balik. Sebab tu ada satu cikgu sekolah, cikgu kaunseling, dia kaunseling satu budak Bosnia. Kaunseling. Budak ni angkat kepala. Dah habis dah cikgu nak apa? Kalau nak jom, kata dia. Astagfirullahalazim. Menung cikgu tu tuan. Cikgu nak apa, kata dia. Kalau nak jom saya bagi. Astagfirullahalazim. Nasib baik cikgu tu baik. Boleh juga, kata dia. Siap tuan-tuan. Boleh cakap macam itulah sekarang. Apa cikgu, tak ambil lagi ke? Kalau nak jom, kata dia. Tanpa ada perasaan takut. Ini hamba nafsu. Ada orang yang hamba dunia, tak pernah cukup dengan dunia. Tak pernah cukup. Dalam bank duit tak habis makan, rumah sewa berbelah-belah buah, dah masih lagi mencari dunia. Jom duduk diam-diam. Dah sampai dah masa dia, aku nak tumpu pada hidup aku, mati aku untuk Allah. Dah cukup. Ada orang dah mata pun tak nampak, duk cari dunia lagi. Pakai dah kacamata, tak nampak juga, ambil kantor pula. 3 mata nak nampak, masih lagi duk bercakap. Ya Allah. Hei, rambut pun dah tak ada, dah botak dah, tak larat dah berjalan. Ambil mikrofon duk menyanyi lagi. Semenjak kita pergi letak mikrofon tu, pergi baca Quran. Tak larat dah. Ingat pada Allah, tuan-tuan. Apa lagi yang kita nak dalam dunia ni? Tangkap manalah kita nak tongkat langit lagi dah. Tak boleh dah. Jom kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah justru lebih cenderung pada sesat di dunia dan di akhirat. Dia tak buat ibadat, pekerjaannya pekerjaan haram, perkataan dia perkataan haram. Bukan makna di sini tuan-tuan kena berhenti kerja. Tuan-tuan datang ke Masjid Al-Hidayah, baca Quran, tidur, baca zikir-zikir, tidak. Kerjalah sebagai cikgu, itu ibadah. Kerjalah sebagai petani, itu ibadah. Kerjalah sebagai pemandu teksi, itu juga adalah ibadah. Jika semua kerja yang kita buat lillahi ta'ala dan halal, itu merupakan satu ibadah, dipersilakan. Bukan maknanya kena bakar teksi tadi. Kenapa Din kamu bakar teksi Din? Dunia. Ada kamu nak makan apa? Saya datang ke Masjid Al-Hidayah, ada rezeki saya makan. Anak kamu, Allah lah yang bagi makan pada mereka. Aku tampur kamu kan? Bukankah Allah dah bagi pada kamu teksi? Itu peluang kamu untuk mencari rezeki. Bekerjalah. Bila masuk waktu, singgah masjid, Allahu Akbar, zikir sekejap, baca Quran sekejap, start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna Rabbi 'ala siratin mustaqim. Start kereta. Elok orang ketuk cermin. Pak cik, boleh bawa saya ke KL Central? Boleh, silakan naik. Allah bagi rezeki. Jangan takut. Jangan takut. Saya bagi tahu dekat jaga di sekolah saya, tutup pintu pagar, matikan dia, letak di hadapan kaunter jaga, solat, letak depan tu, solat, pergi sembahyang asar. Siapa datang faham, solat, tak ada urusan. Begitulah kita peniaga kedai, masuk waktu sembahyang, turunkan, solat. Kalau kita berniaga di pasar malam, sedang azan, kita pun tutup gerai bawang kita, solat. Sebab tu saya suka tu lagu Iwan tu. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajipanmu, sembayanglah di awal waktu, ikut sunnah Rasulullah. Bagus lagu dia, cuma sengau lebih sikit je. Tunggu sebentar, itu je tuan. Bagus lagu dia, Masya Allah. Solatlah kamu di awal waktu, ikutlah sunnah Rasulullah. Itu ibadat.
Sedang mesyuarat, sudah zuhur 1:30, kita tangguhkan dulu mesyuarat, kita solat. Masya Allah. Sedang kenduri kahwin, MC, DJ umumkan, tuan-tuan solat sudah masuk, sekarang kita jemput tuan rumah untuk azan. Oh subhanallah, nasib baik tuan rumah, kalau pengantin tak apa biru dia. Semayang tuan-tuan, ada satu bahagian sudut untuk solat, silakan solat, nanti kita sambung lagi. Masya Allah. Kalau semua kerjanya diletakkan ibadat sebagai tumpuan, bukankah itu yang terbaik sekali tuan-tuan? Itulah yang termulia sekali. Bukan maknanya suruh berhenti kerja, bukan maknanya tak kahwin. Kenapa tak kahwin tuan haji? Saya tak nak kahwin, saya nak tumpukan pada ibadat. Bukankah kahwin juga ibadat? Kenapa tak nak beranak dah maklum? Saya tak nak beranak ustaz, letih. Cukuplah seorang je anak saya, letih dah. Bukankah anak ramai tu ibadat? Masya Allah. Kalau seorang isteri kahwin dapat ibadat yang besar, bayangkan 4. Ini yang malas ni. Nampak ni tuan-tuan. Kalau satu anak pun besar pahala, kalau 8 anak lagi besar pahala dia. Kalau satu isteri pun dah besar pahala, kalau 4. Ustaz, kalau seorang suami pun dah besar pahala, kalau makcik pun nak 4 suami ustaz. Sabar makcik, bawa bertenang ya, bawa bertenang. Kalau makcik suaminya 4, makcik mengandung anaknya, nak bubuh bin siapa? Nak bubuh bin siapa makcik? Baik tuan-tuan, nombor 1. Oleh kerana itu, dia kata di sini lagi, manusia yang paling rugi dan menyesal serta buta pada hari tak kala Allah Ta'ala mengumpul seluruh manusia, mula yang pertama hingga yang paling terakhir, menuju suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka sampai di hari kiamat, kata Allah, yang paling baik sampailah yang paling buruk, semuanya akan dibangunkan oleh Allah untuk dihisap di hari kiamat. Tidak ketinggalan walau seorang pun, tidak ketinggalan. Saya dibangkitkan, Haji Siro dibangkitkan, tuan-tuan semua akan dibangkitkan. Tidak ketinggalan walau seorang pun. Tuan-tuan balik rumah, bukalah dalam Quran, dalam surah An-Nazi'at, dalam surah Abasa, dalam surah Amma Yatasa'alun itu, Allah Ta'ala akan sebut, Allah Ta'ala sebut pada kita, kamu akan datang kepada aku dalam keadaan bersaf-saf. Kita akan datang kepada Allah dalam keadaan bersaf-saf menghadap Tuhan. Dalam satu hadis sebut ada 12 saf. Satu saf panjangnya 3,000 tahun perjalanannya tuan-tuan. Masya Allah. Bayangkan nak dipanggil seorang. Kita buat kuliah ni baru 45 minit. 45 minit pun tuan-tuan dah gelisah. Bila lah nak ambil orang tua ni, ya Allah, aduh, lama lah pula. Baru 45 minit. Kipas depan kepala, atas kepala, dapat pula dinding, duduk pula atas kapet yang tebal, makanan sedang diuruskan, tandas cantik, apa lagi nak? 45 minit pun terasa panjang. Bayangkan di hari kiamat, sejengkal je matahari di kepala. Kita nak minta tolong dengan siapa? Sekarang tuan-tuan boleh lari balik, nyampah aku nak kerja, pukul 8 aku masuk kerja, tuan-tuan boleh balik bangun. Tuan-tuan sekarang terasa nak buang air, pergi ke tandas, selesai masalah. Tuan-tuan sekarang lengah, tak boleh menyandar, banyak lagi dinding kosong, depan ni pun kosong dinding, datang sandar lah. Tapi di hari kiamat, dinding mana yang nak dibersandarkan? Kipas mana yang nak cari? Payung mana yang kita nak pakai? Aircon mana yang nak dipasang? Tidak ada aircon, tidak ada payung, tidak ada apa. Yang cuma ada arash Allah. Yang cuma ada arash Allah sahaja. Yang boleh duduk di bawah arash bukan semua orang, 7 golongan saja yang boleh duduk di bawah arash Tuhan. Masya Allah. Siapa 7 golongan tu? Bukalah hadisnya. Pemimpin yang adil. Ya Allah, aku pemimpin yang zalim. Muhasabah. Orang tua yang hatinya melekat ke masjid, aku ke karaoke. Ya Allah, aku takut. Itulah dia. Orang tua yang hatinya melekat ke masjid, dia pula melekat ke karaoke. Dangdut. Tua-tua masih dangdut. Ya Allah. Baju umbrella, masuk seluar jin, ikat dengan tali pinggang, dangdut. Ya Allah.
Gigi palsu pun terkeluar masuk. Macam mana ini? Anak muda yang jiwanya ke masjid. Masya Allah. Berapa banyak anak muda yang hatinya tidak ke masjid, hatinya ke tempat lain. Kalaulah kita faham betul-betul, ya Allah, patutlah Imam Syafi'i kata, ya Allah, aku tak layaklah ya Allah kalau macam ini. Ampunkanlah aku ya Allah, aku nak jadilah orang baik ya Allah. Itulah maksud zikir tadi. Dia suruh kita muhasabah balik. Ini tidak. Dituduhnya hamba Allah tu sesat. Masya Allah. Kamu yang sesat jalan, mengata orang sesat, kamu yang sesat. Oleh kerana itu Allah meminta kita supaya sentiasa takut kepada Allah. Di situlah nampak Allah kata takutlah pada aku. Tiap-tiap minggu diberi ingat. Di mana? Tu di atas mimbar. Ayuhan nas ittaqullah. Setiap minggu. Tapi ustaz, saya tak datang sembahyang Jumaat. Setiap tahun sembahyang raya. Sembahyang raya pun saya tak datang ustaz. Kamu ni agama apa? Sembahyang Jumaat tak datang, sembahyang raya tak datang, sembahyang fardu, apatah lagi kamu ni agama apa? Saya sembahyang Jumaat. Di mana? Di rumah. Oh. Macam mana sembahyang di rumah? Saya buka televisyen secara langsung ustaz, kata dia. Serupa juga, kata dia. Boleh ke? Apa tak boleh pula? Tuhan pun faham dalam era globalisasi ni kita kena gunakan teknologi. Kepala otak kamu. Tuan-tuan jangan duk guna akal. Buka TV dengar khutbah Jumaat, anak dia lalu depan, khutbah di dalam rumah tuan-tuan. Buat gila ke apa kamu ni? Hukum Allah tak akan berubah sampai bila-bila. Nak sembahyang Jumaat datang masjid, nak sembahyang Jumaat datang tempat perhimpunan, nama pun Jumaat. Mana boleh sembahyang dalam bilik? Abang tak ke masjid abang. Sekarang dah modern tifah, abang buat Skype je lah, kata dia. Buat tuan-tuan. Buat tak boleh nak. Anda jangan duk ubah, maju macam mana pun tak ada tuan-tuan. Allah menjelaskan bahawa dia menyediakan 2 syurga bagi orang yang takut kepadanya. Ustaz, 2 syurga? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, aku sediakan kepadanya 2 syurga. Ya Allah ustaz, 1 syurga pun dah besar dah ustaz. 2 syurga, faham betul-betul. Syurga yang dia maksudkan di sini apa dia? 1 syurga dunia, 1 lagi syurga akhirat. 2 syurga aku bagi pada orang yang bertakwa. Pertama, di dunia ni dia dapat nikmat. Di dunia ni dia dapat nikmat. Rumah dia, walaupun dia kecil rumahnya, dia rasakan bahawa dunia itu, syurga itu rumahnya. Baiti jannati. Dia dapat bidadari yang sangat bagus, isteri-isteri yang solehah. Dia dapat pelayan-pelayan yang sangat baik, anak-anak dia. Dalam dunia ada isteri, dalam syurga ada bidadari. Dalam dunia ada anak-anak, dalam syurga ada wildan. Dalam dunia ada nikmat dunia, dalam syurga ada nikmat syurga. Orang yang bertakwa kepada Allah, dua-dua dia dapat. Masya Allah tuan-tuan, seronoknya. Orang tanya pada saya, ustaz, saya pun tengok anak-anak, ya Allah ustaz, oh pening kepala saya tengok anak-anak saya ni, saya pening kepala ustaz. Dengan rantai besar, dengan subang besar. Itu anak sulung. Anak sulung ni subang dua-dua belah, rantai dua-dua belah, tengkok dia pakai, belakang pun ada, depan pun ada. Dia balik rumah ustaz, dia bercakap, ada subang dekat lidah ada ustaz. Ya Allah ustaz, oh itu anak dia nombor 1. Anak nombor 2 pula lain pula cerita dia ustaz. Apa pula makcik? Kerja dia pula duduk dalam bilik berzikir tak habis-habis ustaz, bercelak mata ni hitam sampai tak boleh buka mata ustaz. Tasbihnya tengah makan pun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerja tak ada ustaz. Kerja dia ialah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerja apa pun tak nak ustaz. Oi. Lepas subuh dia tidur sampai pukul 12. Bila tanya kenapa tidur, pergilah kerja din. Orang Arab pun tidur lepas subuh mak. Subhanallah, subhanallah ustaz. Udah dakwah apa pula ni ustaz. Anak nombor 3 saya ustaz pula lembut ustaz. Oi. Habis bedak saya, gincu saya dia pakainya ustaz. Oh, letih dah saya.
Tuan-tuan pernah dengar tak seorang ibu, seorang ayah yang macam ini, yang anak sulung dengan heavy metal, anak nombor 2 black metal, anak nombor 3 pula ya Allah metallic, ya Allah, semuanya metal belaka tuan. Sebab itu dalam kitab disebut orang yang taat pada mak bapak ada baiknya, ada orang yang taat pada mak bapak, ini balasan dia. Orang yang derhaka pada mak bapak, salah satu kesan lawan mak bapak, dikurniakan anak-anak yang jahat dan buruk rupa kelakuan dia. Buka dalam kitab. Anak-anak yang soleh kepada mak bapak, nanti dia dapat anak-anak yang dia dapat itu cantik, cerdik, bijak dan seronok melihat kelakuan mereka. Sebelum kita marah pada anak yang jadi metallic, metal deck tadi, cuba cek kita ni metal apa. Kita kahwin pun lari, mak tak setuju, bapak tak setuju. Masa kita nak kahwin itu, mak bapak kata jangan. Mak, saya pilihan saya. Mak punya pilihan, mak punya pasal. Saya nak jaga. Kita lawan mak kita. Mak sakit, kita tak bela pun. Mak menangis kerana kita tak rasa apa-apa pun. Kita tetap dengan keras kepala kita ni. Malah sebelum mak kita mati, kita tak minta maaf pun daripada mak, sampailah dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak ada apa pun. Tunggu, Allah akan datangkan bala pada kamu. Salah satunya dikurniakan anak-anak yang bermasalah. Semalam masa saya nak semayang Jumaat di masjid ini, dalam pukul 1 semalam, 1.10, keluar orang hantar mesej, Ustaz, ayah salam sedang nazak sekarang. Saya pun balas, sama-samalah doa. Saya pun semayang Jumaat, sampai kat hotel kat pukul 3. Lagi sekali mesej masuk, Ustaz, ayah salam telah meninggal dunia jam 2.30 petang tadi. Saya pun jawab, innalillah. Orang tua ni tuan-tuan, sudah tua. Saya pergi ziarah dia minggu lepas di hospital. Doktor tebuk dia punya tepi ni sebab paru-parunya berair. Ditiup keluar masuk ke dalam takung di bawah tu. Banyaknya air, saya kata dekat dia. Banyaknya air Tuan Haji, Baba. Banyak air Baba. Saya panggil dia Baba. Tak tahulah Ustaz, doa lah Ustaz.